Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wakil pada kumpulan 9 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu berkaitan analisis bahasa dan ciri luaran bahasa. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kumpulan saya. Pertama sekali saya, Nur Azra Adina binti Umar Nur Hisham, Metrik 212701, Nur Aina Nadira binti Rosi, 211009, seterusnya Nur Hazira binti Rusli, 210980, Nur Khairin Kisina Muhammad Nazri, 210832, dan yang terakhir, Nur Dina Frizana binti Muhammad Zamlan, 213668. Seterusnya, dalam pembentangan kali ini, saya akan menguraikan secara ringkas berkaitan tugasan kami iaitu bahagian pendahuluan, analisis bahasa, struktur dan sistem, distribusi, analisis konsisten terdekat, ciri luaran bahasa dan terakhir sekali iaitu bahagian kesimpulan. Pertama sekali, pengenalan. Pada bahagian pengenalan, saya akan menguraikan berkenaan latar belakang kajian, objektif kajian, kaedah kajian, batasan kajian serta definisi konsep. Baiklah, latar belakang kajian. Bahasa merupakan satu simbol yang mempunyai makna. Bahasa digunakan oleh penutur sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi antara satu sama dengan yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa merupakan alat komunikasi yang bersifat langsung dan juga tidak langsung. Di dunia, terdapat beribu jenis bahasa yang digunakan seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Hindi dan juga bahasa Jerman. Bahasa digunakan untuk menganalisis linguistik ataupun bahasa. Analisis bahasa merangkumi beberapa jenis seperti hubungan asosiatif atau paradigmatik serta hubungan sintakmatik. Analisis bahasa ini mempunyai sifat-sifat tertentu bagi memastikan bahasa itu dapat digunakan dan dianalisis dengan baik serta digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Di samping itu, objek yang menjadi fokus bahasa atau linguistik amat luas dan beragam. Namun begitu, ciri luaran bahasa hanyalah berfokus kepada masyarakat sahaja. Ciri luaran bahasa merupakan satu perkara yang amat penting sekali kerana ia berkait rapat dengan manusia. Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa bahasa merupakan keupayaan fitrah manusia yang merupakan satu sistem simbol, bunyi ucapan dan juga bermakna. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini secara khusus bertujuan untuk memenuhi 3 objektif. Pertama, mengenal pasti analisis bahasa yang terdapat dalam linguistik. Seterusnya, menguraikan dan menerangkan analisis bahasa. Dan yang terakhir, menguraikan ciri luaran bahasa secara terperinci. Kaedah dan batasan kajian. Bagi kaedah kajian, kami menggunakan 2 jenis kaedah kajian. Yang pertama ialah kaedah analisis teks dan kandungan dan kaedah rujukan laman sesawang. Bagi kaedah analisis teks dan kandungan, kaedah ini dijalankan bagi memperoleh gambaran secara mendalam dan terperinci tentang idea atau objektif utama penulisan. Analisis teks dan kandungan dilakukan melalui slide pembentangan yang telah dipelajari. Seterusnya, kaedah kedua iaitu kaedah rujukan laman sesawang. Bagi mendapatkan maklumat mengenai tajuk yang dikaji dengan lebih mendalam, kami layari beberapa laman sesawang yang diiktiraf serta boleh dijadikan sebagai rujukan semasa menulis. Hal ini bertujuan untuk menguatkan lagi isi atau fakta. Selain itu, fakta atau idea yang diperoleh daripada laman sesawang ini juga diguna pakai bagi mengembangkan lagi isi penulisan. Baiklah, bagi batasan kajian pula, kajian ini dijalankan dan dipentaskan kepada subtajuk analisis bahasa serta ciri luaran bahasa sahaja. Dari segi analisis, akan menguraikan dan menganalisis dengan lebih terperinci mengenai analisis bahasa dan juga linguistik. Seterusnya, bagi subtopik ciri-ciri luaran bahasa pula, kami akan menguraikan dengan jelas mengenai 5 jenis ciri luaran bahasa. Bahagian terakhir iaitu definisi konsep. Pertama sekali, hubungan sintakmatik. Ferdinand de Saussure merupakan bapa linguistik moden telah memperkenalkan hubungan sintakmatik. Hubungan ini merupakan hubungan antara satuan bahasa dalam ayat konkret tertentu. Seterusnya, hubungan asosiatif. Hubungan asosiatif ini juga diperkenalkan oleh bapa linguistik moden. Hubungan asosiatif ini tidak konkret dalam unit bahasa. Analisis bahasa seterusnya ialah struktur. Struktur merupakan bahagian ayat atau konstituen ayat yang bersifat linear. Istilah struktur adalah sama seperti hubungan sintakmatik dan juga sistem merupakan hubungan antara konstituen ayat. Fifth menyatakan bahawa istilah sistem ialah seperti hubungan asosiatif. Definisi konsep seterusnya ialah distribusi. Distribusi merupakan suatu konstituen tertentu dalam ayat yang dapat ditukar atau tidak dengan konstituen yang lain. Dan definisi konsep yang terakhir ialah ciri luaran bahasa. Ciri luaran bahasa merupakan perkara yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan hanya berfokus pada aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. Seterusnya, analisis bahasa. Bahasa dapat ditarifkan sebagai satu sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam suatu kelompok manusia. Analisis pula merujuk pada suatu penyelidikan atau penguraian sesuatu untuk mengetahui pelbagai aspek. Analisis bahasa memainkan peranan yang amat besar dalam linguistik. Ferdinand telah mengkaji serta mempelopori bidang analisis bahasa. Beliau telah memperkenalkan beberapa pendekatan dalam kajian bahasa seperti
hubungan asosiatif dan hubungan sintakmatik. Menurut beliau, hubungan linguistik atau hubungan bahasa ini bertujuan untuk memperkatakan hubungan bagi satuan-satuan kata. Baiklah, analisis bahasa pertama ialah hubungan sintakmatik. Menurut Ferdinand, hubungan sintakmatik ialah hubungan yang terdapat di antara unit-unit bahasa secara konkret dan bersifat linear atau horizontal. Tamsilnya, lelaki itu menulis artikel. Ayat di atas mengandungi 23 fonem, 4 kata serta 2 fungsi sintaksis iaitu subjek dan predikat. Dari segi morfem dan morfologi, kata dasarnya tidak dapat berubah atau ditukar. Contohnya, perkataan menulis tidak boleh ditukar pada nulisme. Sekiranya urutan tersebut diubah, maka kata yang tulis adalah salah. Namun begitu, dari aspek sintaksis, ayat tersebut boleh berubah di mana predikat boleh menolak subjek dalam binaan ayat. Contohnya, menulis artikel lelaki itu. Oleh itu, jelaslah bahawa unsur-unsur yang terbina terdapat dalam satu tahap yang tersusun dan berurutan. Seterusnya, hubungan asosiatif. Hubungan asosiatif adalah salah satu hubungan dalam bahasa tetapi tidak nampak jelas dalam susunan ayat. Hubungan ini akan nampak jelas bila suatu ayat dibandingkan dengan ayat yang lain. Louis Helgenlis, iaitu seorang linguis daripada Denmark, telah mengambil alih konsep Ferdinand dengan membuat sedikit perubahan. Beliau telah menggantikan istilah asosiatif kepada paradigmatik. Seterusnya, hubungan paradigmatik merupakan hubungan yang bukan sahaja berlaku pada peringkat morfologi tetapi juga pada peringkat sintaksis. Selain itu, menurut Kridak Laksana, paradigmatik adalah hubungan antara unsur bahasa pada peringkat bahasa tertentu dengan unsur lain di luar tingkat tersebut tanpa ditukar. Sebagai contoh, saya menulis artikel boleh digantikan dengan ayat kakak menulis artikel. Perkataan saya boleh tukar ganti dengan menggunakan ayat yang sama. Hal ini dikatakan demikian kerana unsur perkataan saya ialah kata nama dan juga bernyawa. Perkataan saya berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Oleh itu, perkataan saya ditukar ganti dengan perkataan lain seperti kakak, Ahmad, Abu dan sebagainya. Analisis bahasa seterusnya ialah sistem. Sistem merupakan satu set unsur-unsur bahasa. Sistem juga merupakan hubungan antara konsisten. Fick menyatakan bahawa istilah sistem ini merupakan hubungan paradigmatik. Selain itu, sistem juga membentuk satu sistem tunggal dan lengkap serta setiap satu daripada komponennya mempunyai maksud yang tertentu. Analisis seterusnya ialah struktur. Struktur merupakan susunan bahagian ayat atau konstituen ayat yang bersifat linear. Fick menyatakan bahawa istilah struktur ini bersifat sintakmatik. Melalui analisis bahasa ini, ayat dapat dianalisis bahagiannya secara fonemis, morfemis atau sintaksis serta dibandingkan dengan bentuk ayat yang lain. Bukan itu sahaja, struktur juga dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa iaitu mengikut susunan fonetik, alofon, morfemis dan juga sintaksis. Secara rumusannya, istilah sistem dan struktur ini lebih tepat digunakan dalam analisis bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kesemua elemen bahasa seperti fonetik, fonologi, morfologi dan sintaksis dapat diterapkan dalam sistem dan struktur. Analisis bahasa seterusnya ialah distribusi. Distribusi bermaksud dapat atau tidak pergantian konstituen tertentu dalam ayat tertentu dengan konstituen yang lain. Dalam bahasa Melayu terdapat distribusi fonemis, morfemis dan juga sintaksis. Fonemis merupakan pergantian fonem dengan fonem, contohnya perkataan enak menjadi anak. Morfemis pula pergantian morfem dengan morfem, manakala sintaksis pula merupakan pergantian kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dan klausa. Oleh itu, jelaslah bahawa distribusi merupakan istilah utama dalam analisis bahasa seperti yang dinyatakan dalam model struktur Leonard Bloomfield. Seterusnya, analisis linguistik. Analisis linguistik terdiri daripada 3 iaitu analisis konstituen terdekat, analisis rangkaian unsur serta analisis proses unsur. Secara amnya, ayat terdiri daripada konstituen-konstituen tertentu yang melibatkan subjek dan predikat ayat. Subjek dan predikat ayat ini pula boleh dipecahkan kepada beberapa perkataan yang lebih kecil lagi. Analisis pertama ialah analisis konstituen terdekat. Analisis konstituen terdekat, analisis bawahan langsung atau juga dikenali sebagai analisis unsur langsung merupakan satu teknik untuk menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangunkan satuan bahasa seperti kata, frasa, klausa dan juga ayat. Setiap satuan bahasa ini diandaikan mengandungi 2 konstituen asas pembinaannya. Analisis konstituen terdekat ini juga merupakan teknik menganalisis bahasa yang bersifat struktural bagi mengesan unsur-unsur terdekat yang membentuk binaan ayat. Sebagai contoh, ayat rumah batu yang besar. Perkataan rumah ialah konstituen terdekat bagi batu dan rumah batu dikenali sebagai subjek ayat. Seterusnya, perkataan yang merupakan konstituen terdekat bagi besar dan yang besar merupakan predikat ayat. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa analisis konstituen terdekat dapat memberikan manfaat untuk memahami satuan bahasa di samping menghindari ketaksaan satuan bahasa yang terikat pada konteks wacana. Analisis seterusnya ialah analisis rangkaian unsur.
Analisis rangkaian unsur atau item and arrangement menyatakan bahawa setiap satuan bahasa itu terdiri daripada unsur-unsur yang lain. Analisis ini kebiasaannya digunakan dalam bidang morfologi. Kebiasaannya, unsur lain itu merujuk kepada kata terbitan. Sebagai contoh, perkataan bermain merupakan gabungan daripada ber dan juga main. Manakala perkataan kebakaran merupakan gabungan daripada ilmuwan apitan ke-an dan juga perkataan bakar. Budak-budak iaitu penganaan daripada perkataan budak. Dan analisis terakhir iaitu analisis proses unsur. Analisis proses unsur atau item and process membuktikan bahawa setiap satuan bahasa merupakan hasil daripada satu proses pembentukan. Contohnya, imbuhan awalan ditambah dengan kata dasar membentuk satu perkataan baru, contohnya terminum, terduduk dan juga tersepak. Seterusnya, imbuhan apitan digabungkan dengan kata dasar seperti kepakaran, ketamakan dan juga kewujudan. Di samping itu juga terdapat juga pengadaan kata seperti anak-anak, ibu-ibu dan pulau-pulau. Terusnya, ciri luaran bahasa. Faktor luaran bahasa atau ciri luaran bahasa merupakan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam lingkungan dan juga masyarakat. Ciri luaran bahasa terdiri daripada 5 iaitu masyarakat bahasa, variasi dan status bahasa, penggunaan bahasa, kontak bahasa serta bahasa dan budaya. Pertama sekali, masyarakat bahasa. Komuniti bahasa atau masyarakat bahasa merupakan sekumpulan individu atau kelompok yang menggunakan bahasa yang sama dalam diri mereka. Masyarakat bahasa tidak tertumpu pada asal-usul, adat dan juga keteteragaan sahaja. Namun, masyarakat bahasa boleh melangkaui sepadan, daerah, negeri, negara ataupun benua. Kini, masyarakat yang menggunakan dua bahasa atau jamak bahasa yang menjadi keperluan atau berpengaruh dalam bahasa moden. Selain daripada itu, masyarakat bahasa mempunyai 3 jenis lisan, iaitu mempunyai bahasa yang sama tetapi saling memahami, mempunyai bahasa yang sama tetapi tidak saling memahami, dan berbeza bahasa tetapi mereka saling memahami. Oleh hal demikian, kita dapat rumuskan bahawa masyarakat bahasa merupakan sekelompok orang yang berasa satu kesatuan dengan menggunakan bahasa yang sama, walaupun belayan negara ataupun benua, manusia atau masyarakat masih mampu berkomunikasi antara satu sama lain dengan wujudnya pelbagai bahasa. Dengan itu, masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik tanpa berlakunya persenjataan. Ciri seterusnya ialah variasi dan juga status sosial bahasa. Variasi dapat didefinisikan sebagai kelainan daripada keadaan yang biasa. Bahasa itu bervariasi atau berlainan disebabkan oleh penutur bahasa itu bercampur dan juga beragam. Di samping itu, variasi bahasa ditentukan oleh masa, tempat, budaya, sosial, konteks dan juga medium ekspresi. Aspek budaya sosial yang dapat memisahkan ragam yang digunakan oleh suatu kalangan sosial. Di samping itu, variasi bahasa mempunyai 2 perbezaan dari segi kepelbagaian bahasa tinggi dan juga bahasa rendah mengikut status penggunaannya. Misalnya, bahasa tinggi digunakan dalam urusan yang rasmi, manakala bahasa rendah digunakan dalam urusan yang bukan rasmi. Disebabkan oleh perbezaan dari segi bahasa tinggi dan juga bahasa rendah, wujudnya 2 kelainan bahasa baku yang digelar sebagai glosia. Contohnya, bahasa Arab dalam urusan rasmi dengan bahasa Arab dalam urusan tidak rasmi. Ciri luaran bahasa seterusnya ialah penggunaan bahasa. Bahasa merupakan peranan utama dalam sistem kehidupan manusia. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai media perhubungan dan interaksi antara manusia dengan manusia lain. Bahasa wujud dalam ragam bahasa dan variasi bahasa. Oleh itu, penggunaan bahasa amat penting dalam kehidupan setiap masa untuk berkomunikasi. Namun begitu, tutur kata ini boleh beralih, tidak konsisten dan juga tidak statik. Oleh sebab itu, bahasa dikenali sebagai dinamis. Hal ini menyebabkan wujudnya perkataan-perkataan baharu yang muncul pada setiap masa disebabkan oleh perubahan budaya dan juga ilmu ataupun perkataan lama muncul dengan makna yang baru. Kosakata baru yang tidak formal biasanya disebut dengan mempunyai slang, walaupun kosakata tersebut dijumpai dalam suatu bidang yang tertentu. Oleh hal yang demikian, sebenarnya pelbagai ragam bahasa boleh menimbulkan masalah. Walaupun terdapat peraturan bahasa iaitu tata bahasa ataupun nahu, namun penggunaannya sebenarnya bergantung pada budaya bahasa seperti sistem panggilan. Ciri luaran bahasa yang keempat ialah konteks bahasa. Konteks bahasa mudah berlaku dalam masyarakat terbuka. Komunikasi antara penutur dua bahasa yang berbeza boleh diklasifikasikan sebagai peristiwa konteks hubungan bahasa. Namun begitu, konteks bahasa tidak mewajibkan penuturnya supaya berbahasa dengan fasih secara dibahasa ataupun multibahasa. Bukan itu sahaja, hubungan bahasa juga merupakan peristiwa di mana lebih daripada satu bahasa digunakan pada tempat dan masa yang sama.
Seterusnya, komunikasi bahasa atau kontak bahasa melahirkan bilingualisme dan juga multilingualisme dengan mempunyai berbagai-bagai kesan seperti interferensi, integrasi, alih kod dan juga pencampuran kod. Di samping itu, monolingual, unilingual atau monolog merupakan masyarakat yang memahami satu bahasa iaitu hanya dapat berkomunikasi dalam bahasa sendiri sahaja. Terusnya, bilingual pula merupakan masyarakat yang menguasai dua bahasa dan mudah menggunakan dua bahasa secara bergantian. Bukan itu sahaja, orang yang menguasai lebih daripada dua bahasa pula dikenali sebagai multilingual, plurilingual atau polyglot. Jelaslah bahawa masyarakat yang terbuka menyebabkan kontak bahasa berlaku dalam masyarakat. Oleh hal demikian, wujud manusia atau masyarakat yang boleh bercakap dalam satu bahasa atau pelbagai bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, Sri Luaran Bahasa terakhir iaitu bahasa dan budaya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang terhasil daripada bentuk, lambang, ubahan dari rangka jalinan masyarakat sosial dan hubungan kebudayaan secara menyeluruh. Bahasa juga dipengaruhi oleh budaya, cara kita berfikir dan juga cara kita bertindak. Seterusnya, kebudayaan pula merupakan satu proses mengatur hubungan seseorang individu dalam kelompok masyarakat. Kebahasaan pula merupakan satu teknik berfaedah untuk menjadikan wahana yang bermakna. Di samping itu, bahasa juga terlibat dalam aspek kebudayaan terutamanya dari segi nama ataupun istilah yang berkaitan dengan unsur aspek kebudayaan. Misalnya, semasa berlakunya komunikasi dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bukan itu sahaja, bahasa juga merupakan kebudayaan paling awal dimiliki oleh setiap manusia serta bahasa juga dapat memperkembangkan akal atau sistem pengetahuan manusia. Rumusannya, Ferdinand de Saussure menjelaskan bahawa konsep bahasa, manusia dan budaya dalam konteks hubungan benda, perkara dan peristiwa dengan lambang adalah berkait antara satu sama dengan yang lain menjadi tanda linguistik. Yang terakhir sekali iaitu bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, bahasa merupakan aspek yang amat penting dalam linguistik. Analisis bahasa membantu manusia dalam menulis dan juga bertutur. Secara ringkasnya, hubungan sintakmatik dan hubungan asosiatif atau paradigmatik merupakan hubungan yang dipelopori oleh Ferdinand. Faith pula berpendapat bahawa istilah sistem merupakan hubungan paradigmatik manakala struktur ialah sintakmatik. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem dan struktur dapat diterapkan dan digunakan dalam kesemua aspek bahasa. Seterusnya, analisis bahasa seperti analisis konstituen terdekat, analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur adalah berbeza antara satu sama yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap analisis linguistik ini mempunyai fungsi dan peranannya yang tersendiri dalam menganalisis binaan ayat. Di samping itu, ciri luaran bahasa pula merupakan satu perkara yang penting kepada masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana ciri luaran bahasa atau faktor luaran bahasa ini amat berkait rapat dengan manusia serta masyarakat. Masyarakat hidup berbahasa dengan berkomunikasi antara satu sama dengan yang lain dengan menggunakan bahasa. Oleh hal yang demikian, faktor luaran ini perlulah diberi penekanan dan fokus oleh masyarakat. Sebenarnya, ciri luaran bahasa ini memberi banyak kelebihan kepada masyarakat untuk berkomunikasi antara satu sama dengan yang lain. Akhir sekali, saya dapat simpulkan bahawa kajian ini telah mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan pada awal kajian. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.